Okey, baiklah. Sumber tenaga yang kelima ialah sumber air. Sumber air yang kita tahu di negara China yang menggunakan sumber air yang paling besar lah di dunia. Dan seterusnya yang keenam kita ada biomass, iaitu di negara India. Okey, dan seterusnya biomass ni kamu tahu tak apa dia? Biomass ni contohnya macam sumber-sumber asli. Contohlah kalau dekat negara India ni dia gunakan najis lembu, tai lembu tu, najis lembu tu digunakan, boleh dijadikan sebagai sumber tenaga. Nak tahu dengan lebih lanjut, Google. Semua maklumat di hujung jari. Okey. Dan seterusnya yang ketujuh kita ada petroleum, sumber tenaga petroleum yang pengeluar terbesarnya ialah di negara Arab Saudi. Sebab itulah Amerika sangat-sangat berminat dengan negara Arab ni. Sebab kita kata lubuk petroleum dekat sini. Okey. Dan seterusnya yang ke berapa ni? Dah yang ke berapa dah? 1 2 3 4 5 6 7 8 Yang ke-8 kita ada gas asli. Pengeluar terbesar dia ialah di Amerika Syarikat. Walaupun dia ada gas asli, tapi dia tak nak, dia tak puas hati, dia tak cukup, dia tamak, dia nak petroleum dekat Arab Saudi. Semuanya disebabkan duit, ekonomi. Okey. Dan yang terakhir kita ada arang batu di negara Rusia. Okey, di negara Rusia. Okey, tolong ingat peta dunia ni. Penting sangat-sangat peta dunia ni. Manalah tahu tiba-tiba ada soalan peta, kamu kena letak dekat mana sumber-sumber tenaga dan juga negara. So cikgu ulang balik. Sumber yang pertama kita ada geothermal di Iceland. Kemudian kita ada sumber angin di Belanda. Dan yang ketiga kita ada sumber ombak di Perancis. Kemudian yang keempat kita ada sumber suria di Jepun. Kemudian kita ada sumber air di China. Kemudian yang keenam kita ada sumber biomass di India. Yang ketujuh kita ada sumber petroleum di negara Arab Saudi. Yang ke-8 kita ada gas asli di Amerika Syarikat. Dan yang terakhir kita ada arang batu di Rusia. Okey, boleh ingat Okey, seterusnya. Okey, krisis sumber semula jadi di dunia. Okey, apa kaitannya? Apa krisis-krisis yang berlaku disebabkan sumber semula jadi ni? Okey, dari segi ekonomi, pendapatan negara pengekspor dan juga pengimport tidak menentu kekurangan sumber dan juga kenaikan harga komoditi. Bermaksud kalau harga minyak tu naik, naiklah harganya. Kalau harga turun, ekonomi pun akan turun. Macam contoh dekat Malaysia sendirilah kita tahu kat Malaysia harga minyak tak menentu. Kejap naik, kejap turun. Okey. Kemudian dari segi kenaikan harga sumber seperti petroleum dan juga gas asli dalam pasaran dunia. So kalau pasaran dunia tu naik, naiklah. Kalau turun, turunlah. Contoh macam pandemik, sejak pandemik ni tahun lepas lah, kita punya minyak turun, betul tak? Turun, mengalami penurunan yang sangat ketara. Kita rasa untung sebab murah, tetapi para pengeluar dan juga pembuat minyak petroleum ni, dia akan mengalami satu kerugian yang amat tinggi lah pada mereka. Sebab contoh negara kita, kita beli minyak dengan harga sekian-sekian. Katalah kita beli minyak dengan harga 1 liter, katakan dalam 1 liter dalam RM2 lah katakan. Tiba-tiba kita kena jual dalam harga 80 sen contoh. Rugi tak dapat balik modal. Tu mengalami kerugian lah. Okey, tapi kalau harga minyak semasa dunia turun, kemudian dia jual dengan harga yang mahal, dia untung lah. Kemudian yang ketiga seterusnya, peningkatan kos sara hidup disebabkan oleh nilai mata wang menurun, pendapatan negara merosot dan juga kuasa beli yang lemah. Okey, dari segi ekonomi juga boleh menyebabkan satu penurunan dari segi mata wang. Okey, kerana apabila permintaan sumber tu tak ada,
negara-negara luar tak nak beli dekat negara tu. Jadi dia cuma menggunakan sumber tu di negara dia saja. Tak ada berlaku import export dekat situ. Tak ada berlaku pertukaran mata wang dekat situ. Jadi apa yang berlaku, ekonomi negara tu akan turun. Sebab itulah pentingnya kerjasama. Tu yang kita tengok seterusnya nanti. Okey, dan seterusnya dari segi alam sekitar, semestinya lah semua-semua ni boleh menyebabkan ekosistem kita terjejas, di mana berlaku kemusnahan pelbagai flora dan fauna. Kemudian kemerosotan dari segi kualiti alam sekitar. Dan yang seterusnya, berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan juga ekosistem. Dan yang terakhir, sumber semula jadi semakin berkurangan. Bila kita guna, gali, lama-lama sumber tu akan berkurangan. Ini sumber yang tidak boleh diperbaharui lah. Kalau sumber yang boleh diperbaharui, tak ada masalah, macam angin kan, macam air, tak ada masalah lah. Tapi kalau sumber yang tidak boleh diperbaharui, bila kita selalu guna, dia akan mengalami pengurangan. Okey. Dan berlaku ketidakseimbangan ni, contoh macam dalam laut, kita gali, kita sedut minyak daripada dalam laut, petroleum dalam laut, kita gali lubuk dekat tanah bawah tu, kita gali. So apa yang berlaku, kedudukan muka bumi dekat bawah tu terganggu. Sebab tu kalau kita nampak gempa bumi, berlaku pergerakan tanah di dalam dasar laut, yang boleh menyebabkan tsunami. Tu kerana itulah berlaku antara contohnya lah, berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan juga ekosistem. Okey, dan seterusnya dari segi politik, perebutan kawasan yang mempunyai sumber semula jadi antara beberapa buah negara sehingga membawa kepada konflik wilayah. Contoh yang paling mudah ialah Amerika Syarikat dan juga Arab Saudi. Berlaku perebutan kuasa nak takluk negara Arab Saudi tu untuk jual minyak dengan harga yang murah pada Amerika Syarikat kan. Okey, kalau tidak dia nak sekat ekonomi Arab. Jadi tak nak Arab pun terpaksalah jual minyak dengan harga yang murah kepada Amerika Syarikat. Dan juga tekanan politik ke atas negara-negara pengeluar sumber. Ni antara tadilah tekanan politik, kita sekat ekonomi dia. Dan macam-macam lagi lah tekanan yang diberikan kepada negara-negara pengeluar ni, supaya dijual dengan harga yang murah. Kemudian berlaku konflik politik dalam sesebuah negara akibat timbulnya pelbagai krisis ekonomi. Ni tak payah tengok negara luar lah, dekat negara kita pun ada berlaku krisis seperti ini, perebutan kuasa, konflik politik dan ekonomi, kerana nak merebut sumber tenaga yang ada di sebuah negara itulah. Okey. Dan seterusnya dari segi masyarakat, berlakulah peningkatan kadar kemiskinan. Bila kadar kemiskinan meningkat, kadar kebuluran juga akan meningkat dan wujudlah pelbagai masalah sosial dalam masyarakat seperti jenayah, rompak. Bila semua orang terjejas, kemiskinan, kebuluran, orang terlampau tertekan, mental emosi tak stabil, terjerumus dalam pelbagai masalah sosial, merompak, mencuri. Ada tu sampai pergi kedai runcit, dia tak nak curi lain, dia cuma nak curi setin susu untuk anak dia. Tapi apa yang terjadi, dia tercuri tin makanan anjing. Ada berlaku dekat negara kita. Kesian sampai tahap macam tu sekali. Okey, dan seterusnya contoh kerjasama ekonomi antarabangsa. Okey, yang ini cikgu akan bincangkan pada minggu hadapan. Tapi sebelum tu, cikgu nak kamu buat sedikit bukan kajian lah, apa cikgu cakap cikgu nak kamu buat sedikit satu ringkasan tentang setiap pertubuhan ni. Cikgu nak kamu cari dalam internet, kamu dapatkan beberapa gambar dan juga info mengenai setiap pertubuhan ni, selain daripada dalam buku teks ni lah. Itu tugasan untuk kamu pada minggu ini. Okey, kita akan bersambung pada minggu hadapan. Okey, so pastikan kamu siapkanlah nota ini. Dan itu yang pertama.
Okey. Dan yang kedua, kamu boleh jawab kuis yang cikgu listkan di dalam grup Telegram lah. Okey. Sedikit perbincangan. Kita pergi pada perbincangan. Okey, kita tengok latihan diri A. Okey, sila buat latihan ini di dalam buku latihan. Yang tadi tu kamu buat dalam buku nota. Okey, yang ini kamu buat dalam buku latihan. Okey. Cikgu bincang sekali lalu lah. Okey, latih diri A. Nyatakan 3 sumber semula jadi yang boleh diperbaharui yang terdapat di dunia. Tahu kan? Apa dia? Apa dia yang boleh diperbaharui? Yang boleh diperbaharui. 3. Okey. So, cikgu bagi gambaran kat sini lah. Asalnya cikgu tak bagi jawapan pun kamu dah tahu kan. Kamu boleh jawab. Nota ni. Okey. Ni lah antaranya. Kita ada suria, lautan, hutan, angin, ombak, air, geothermal dan juga biomass. Okey. Selaikan 3 sahajalah. Okey. So, kamu boleh letak angin, kamu boleh letak biomass, kamu boleh letak ombak, semua yang tak boleh diperbaharui. Okey, yang kedua, berikan 2 contoh negara lain yang mempunyai sumber semula jadi petroleum. Okey, kita ada of course lah Malaysia, pengeluar. Jangan tak tahu Malaysia antara pengeluar petroleum. Cumanya kenapa kita beli petroleum dekat luar? Sebab kalau kamu nak tahu, petroleum dekat negara Malaysia ni sangat mutu dia tinggi, kualiti dia sangat tinggi. Jadi why not, ni otak bisnes kan, untuk menjana ekonomi negara. Why not minyak yang berkualiti ni kita jual. Kita tahu harga dia kualiti, kita boleh jual dengan harga yang mahal. So Malaysia jual kepada luar negara. Okey. Kemudian kita beli minyak yang lain yang lebih murah untuk digunakan di negara kita. Okey, sebab apa? Bila kita jual, kita tak, kalau kita guna kat negara kita saja, kita tak akan dapat menjana ekonomi negara. Kita tak akan dapat duit daripada negara luar. Kita tak ada pertukaran mata wang. Macam mana mata wang kita nak meningkat? Jadi kita jual minyak di negara luar, kemudian kita beli minyak dengan harga yang lebih murah untuk kegunaan di negara kita. So dekat situ Malaysia dah dapat keuntungan. Okey, faham? Okey, dan seterusnya kita pergi kepada latihan yang seterusnya yang perlu kamu salin dalam buku latihan kamu. Terbabas pula. Okey, latih diri B. Okey, di muka surat 153. So ada 2 latihan yang kamu kena buat. Latih diri A dan juga latih diri B. Okey, jelaskan 3 langkah terbaik untuk menangani krisis sumber semula jadi. Ni cikgu tak nak bincangkan, cikgu nak jawapan daripada kamu supaya kita boleh bincangkan dalam grup Telegram nanti. Okey. Kemudian yang kedua, lengkapkan peta pemikiran di bawah dengan kesan negatif krisis semula jadi. Okey, yang ini kita dah bincangkan tadi. Krisis semula jadi dari segi masyarakat apa dia? Ada jawapan kat atasnya. Kadar kemiskinan, peningkatan kadar kebuluran. Okey, wujudnya pelbagai masalah sosial dalam masyarakat. Kemudian alam sekitar, kita ada kemerosotan kualiti alam sekitar, berlaku ketidakseimbangan alam sekitar dan ekosistem, kemusnahan pelbagai flora dan fauna dan juga sumber semula jadi semakin berkurangan. Okey, so itu sahaja untuk minggu ni. Okey, selebihnya masa yang ada selepas ini, cikgu nak kamu lengkapkan nota sedikit, nota tentang kerjasama antara dunia, pertubuhan-pertubuhan tadi tu. Kemudian tu di dalam buku nota. Dan kemudian kamu ada 2 latihan yang perlu kamu lengkapkan, iaitu latih diri A dan juga latih diri B di dalam buku nota. Selesai ketiga-tiga ini, kamu bolehlah menjawab kuis yang cikgu sediakan, yang cikgu listkan di dalam grup Telegram. Okey, untuk latihan ini kamu ambil gambar dan kamu boleh post di dalam Telegram untuk cikgu semak secara virtual. Okey, so diharapkan setakat ini apa yang cikgu ajar kamu boleh terima. Segala masalah kita boleh bincangkan, kamu boleh utarakan di dalam grup Telegram. Jika ada yang tak faham,
Okey, kita akan bincang di situlah. Okey, so selamat menjawab peperiksaan pertengahan tahun secara online. Dan juga kita jumpa pada minggu selepas cuti nanti. Minggu depan kita ada cuti selama seminggu, dan kita akan jumpa insya-Allah minggu berikutnya lah. Sekiranya tidak ada pertukaran jadual yang baru. Okey, so jaga diri, jangan ke mana-mana, duduk di rumah. Okey, kalau tidak sihat dapatkan rawatan segera. Okey. Okey, so kita jumpa lagi di dalam grup Telegram. Okey. Terima kasih kerana menghadiri kelas cikgu pada pagi ini. Terima kasih. Jumpa lagi.